ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Pada hadirin hadirat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, pertama sekali marilah kita sama-sama ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kelapangan masa pada pagi ini. Biasanya pagi yang kita orang Singapura nak rehat, cuti umum ni, tapi kita dah bangun pagi-pagi, luangkan masa kita, korbankan rehat kita semata-mata nak bincangkan tentang hadis dan sains. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima segala pengorbanan kita, insya-Allah. Walaupun tak seberapa, tapi insya-Allah ini semua akan ditulis dalam kitab kebaikan kita, insya-Allah. Dan insya-Allah pada pagi ini pun saya suka dan saya galakkan kalau boleh ada soalan-soalan ke kita cuba catatkan. Pasal soal jawab kita akan lakukan dalam pukul 10 suku, dan mungkin ada setengah jam untuk kita berdiskusi. Dan saya rasa mungkin daripada hadirin hadirat ni ada kita punya spektrum. Spektrum ada yang dah terdedah pada kajian hadis ni, yang baru terdedah. Dan mungkin ada yang dah banyak baca kitab-kitab hadis, dan mungkin ada yang datang nak tengok apa Takaman nak cakap ni. Apa aku nak rad dia ke, ataupun apa aku nak kritik. Tak apa, tak ada masalah. Jadi kalau ada soalan, tuliskan dahulu. Jadi pasal kadang-kadang kita dah ada soalan, nanti dah pukul 10 suku. Tak apa soalan tadi, bila ustaz tanya, bila saya nak tanya ada soalan, semua diam je. Jadi tulis dulu. Okey. Jadi dan kajian hadis ni memang satu kajian, dan sains, dua-dua topik ni memang saya punya buah hati. Daripada kecil memang saya minat sangat dengan sains. Sehingga kan subjek biologi ni memang saya punya favorite. Dan dalam kajian saya ketika di NUS, National University of Singapore, saya punya Bachelor of Science degree dalam kajian biologi. Sepatutnya saya jadi researcher lah, ataupun jadi guru, ataupun jadi researcher dalam ma'amal. Memang itu saya punya matlamat. Tapi bila dalam universiti, dah lain pula saya punya fikiran. Dah pula nak belajar tentang agama. Jadi saya habiskan saya punya pelajaran saya di universiti dan terus belajar pula bidang agama. Dan bidang agama pula tajuk yang saya minat pula tentang hadis. Dan hadis ni, ulama-ulama mengatakan bahawa mereka yang mengkaji tentang hadis ni adalah orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Orang yang mengkaji hadis ni adalah orang yang paling kenal tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka inilah orang yang paling banyak selawat. Mereka yang belajar hadis ni orang yang paling banyak selawat. Selawat ni bukanlah maksudnya kita duduk ramai-ramai kita selawat 100 kali, 200 kali, tak. Ulama-ulama kita faham selawat maksudnya apa? Bila nama Nabi disebut, kita kata sallallahu alaihi wasallam. Itu selawat. Jadi ulama-ulama kita ni dia mereka baca satu hadis, dia selawat. Baca satu hadis, selawat. Jadi dalam satu hadis tu mungkin dia baca 100 hadis, 200 hadis. Jadi dia sentiasa berselawat. Ini dikatakan mereka yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian mereka ni pula tahu tentang peribadi Nabi. Dan kita ni sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita patut mengetahui tentang peribadi Nabi dan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada pagi ini insya-Allah saya akan bentangkan, pertama sekali saya rasa semua ada nota ni. Dan nota ni kalau boleh catatlah siapa yang saya tulis, kalau betul ke tak betul catat. Kalau nak tanya pun tak apa. Dalam mana-mana tempat saya mengajar, tak pernah saya dengar stupid question lah. Jangan kita anggap ada stupid question. Dan biasanya pun soalan-soalan yang mudah ni, kalau di kalangan sahabat, mereka ni suka soalan-soalan yang mudah. Pasal sahabat ni kenal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Mereka segan nak tanya soalan-soalan yang mudah. Dia suka orang daripada Badui. Orang-orang Badui yang tinggal dekat padang pasir, dia suka kalau orang ni datang tanya Nabi. Dan bila dia tanya Nabi SAW, mereka biasanya soalan simple question. Tapi kalau simple question ni, dia lebih beri manfaat kepada ramai orang. Jadi jangan kita risau kalau kita nak tanya simple question ke. Jangan kita rasa bahawa ada stupid question. Saya tak akan sebut stupid question. Simple question lagi senang saya nak jawab. Alhamdulillah. Dan kalau ada soalan-soalan yang lain, kalau saya tak boleh jawab pun, saya akan berikan saya punya email. Saya akan cuba berikan jawapan mungkin seminggu ataupun 2 minggu selepas pertemuan ni. Tak ada masalah. Saya pun tak mengaku semua jawapan saya ada. Kita ni manusia dan kita punya ilmu ni terhad. Fawqa kulli dhi ilmin alim. Setiap orang yang mempunyai ilmu tu, ada orang yang lebih berilmu lagi. Tak ada orang yang ilmu dia penuh. Jadi dalam kajian hadis, saya nak kena cakap cepat-cepat sikit ni. Saya harap boleh faham Takut nanti saya cakap laju sangat, pasal banyak juga slide saya nak cover ni. Masa pun terhad. Biasanya kalau saya buat program 3 jam saya punya je. Jadi yang ini saya 1 jam je. Jadi tentang pengertian hadis. Hadis ni sama ada kita kata adalah perbualan. Kalau kita kata maksudnya hadis adalah satu kira kata keadaan. Ini yang dimaksudkan sebagai hadis dalam bahasa Arab. Tetapi hadis secara ringkas, ini untuk berikan kita kefahaman bahawa hadis adalah kajian tentang kata-kata, perbuatan serta pengiktirafan yang disandarkan kepada Nabi SAW. Ini apa saja yang berlaku kepada diri Nabi. Jadi kalau kita kata hadis ni khas, istilahnya kalaulah Nabi kata, kalaulah Nabi buat satu perbuatan, kalaulah Nabi iktiraf maksudnya apa? Nabi nampak sesuatu perkara dan dia diamkan. Ini dikatakan iktiraf. Dan ini menunjukkan bahawa perbuatan tu boleh dilakukan kerana mustahil. Ulama kita kata mustahil Nabi SAW melihat satu perkara yang salah dan dia diam. Jadi kalaulah dia nampak dan dia diam, maksudnya itu adalah takrir ataupun ikrar bahawa ini adalah satu perbuatan yang boleh dilakukan. Jadi apa saja kepada Nabi SAW. Dan kajian hadis ni kita nak kena pastikan bahawa perkara ni betul-betul datang daripada Nabi SAW. Begitu juga kata-kata ulama. Kalaulah Imam Malik mengatakan sesuatu perkara, Imam Syafi'i, kita nak kena pastikan bahawa betul-betul Imam Malik mengatakan kata-kata tu. Jangan pula orang lain yang kata, kita kata Imam Malik yang katakan. Ini satu perkara yang mempunyai satu dasar yang sangat penting. Kerana kalaulah kita katakan ini kata-kata Nabi, kita kena pastikan. Jangan kita ambil kata-kata sebagai apa-apa kata dan kita kata Nabi, kerana ni dikatakan sebagai satu dosa besar. Satu dosa besar kerana Nabi SAW telah bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Sesiapa yang mendustakan ke atas aku dengan sengaja, mesti ada niat. Untuk nak memesongkan orang. Dia kata Nabi kata macam ni. Pasal apa? Orang kadang-kadang dia nak mendustakan ada macam-macam sebab. Pasal kadang-kadang zaman dulu orang suka, dia nak tarik orang supaya datang dalam dia punya majlis. Zaman dulu popular dekat masjid-masjid, orang duduk dalam masjid dikenali sebagai qasas. Qasas ni orang yang pandai bercerita, petah bercakap. Dan dia suka orang datang dengar dia punya cerita. Dan biasanya dia dapat duit daripada apa? Daripada mana? Agak-agak mana dia dapat dia punya habuan dia tu? Ada jemaah lah. Kita kata salam keruk lah. Hari ni salam keruk banyak juga perbincangan juga ni. Salam keruk ni boleh ke tidak? Ni dari dulu dah salam keruk dah ada dah. Cuma salam keruk, dia salam dia. Dulu orang tak main duit kertas, duit emas. Mungkin salam keruk orang kasihlah satu bag ke. Jadi dia suka orang lebih ramai datang. Kadang-kadang orang lebih ramai bila dia nak dengar benda-benda yang pelik-pelik. Benda-benda pelik-pelik ni kita suka. Seolah-olah ini kita je yang tahu. Jadi kadang-kadang dia
dia keluarkan cerita-cerita yang pelik-pelik dan dia kata ini datang daripada Nabi SAW. Jadi kita nak kena pastikan, kalau kita katakan macam tu, maka Nabi sebut engkau telah meletakkan tempat engkau dalam neraka. Ini dosa besar. Jadi ini secara ringkas apa tu hadis. Dan kalau sesiapa yang di kalangan kita ni ingin untuk nak mendalami ilmu hadis, saya galakkan kita cubalah sambil tu belajar bahasa Arab. Pasal saya rasa kalau kita nak belajar ilmu hadis tanpa bahasa Arab ni, kita akan bincang. Kita kalau ilmu hadis ni macam ni punya panjang, kita boleh belajar sampai setakat ini saja. Pasal apa? Ini pengalaman saya mengajar mustalah hadis. Bila sampai kepada satu peringkat, kita akan gunakan banyak istilah-istilah bahasa Arab. Dan kita akan gunakan banyak kitab-kitab rujukan dalam bahasa Arab. Jadi sampai situ saja kita boleh belajar. Tak boleh lebih daripada tu. Jadi kalau sesiapa yang ingin mendalami bahasa ilmu hadis, kita nak kena mendalami bahasa Arab, barulah kita dapat bincang jauh lagi tentang kajian hadis. Baik. Dan kemudian tentang sains pula. Apa kaitan sains dengan agama pula? Kita lihat bahawa sains ni adalah cabang pengetahuan atau kajian yang berurusan dengan fakta. Kita berurusan dengan fact. Begitu juga dengan hadis. Hadis ni kita berurusan dengan fakta. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi ni kita terima, kerana Allah Subhanahu Wa Taala dah garanti. Yang Allah kata, laqad kana fi Rasulillah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya kepada kamu dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang terbaik. Kita sebagai orang Islam, kita yakin bahawa kehidupan kita adalah kehidupan yang paling sempurna kalau kita ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keyakinan kita. Jadi kita nak kaji supaya kita dapat mencontohi hidup ataupun kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya akan kaitkan lagi contoh-contoh bagaimana kajian sains ni membuktikan bahawa kehidupan Nabi ni adalah yang terbaik. Baru-baru ni kita tengok televisyen Biasa ada televisyen kat rumah Pasal ada yang saya tahu memang tak ada televisyen, terpulang pada pandangan masing-masing. Saya baru-baru ni saya tengok satu program Dr. Oz. Tahu Dr. Oz Muhammad Oz. Nama dia Muhammad tu, tak tahu agama apa. Nama dia Muhammad Oz. Sepatut Islam lah Tapi wallahu a'lam apa agama dia. Baru-baru ni saya tengok satu program. Dia mengatakan bahawa kalau kita nak tidur, dia galakkan kita tidur bahagian mana? Bahagian lambung kanan. Dia kata tidur on the right side. Dan dia buktikan. Dia ambil satu kotak ni, dia masukkan belon kat dalam tu, dan dia tahu kita punya jantung ni belah kiri sikit. Jadi belon tu kiri-kiri sikit. Dia kata kalaulah kita kalau tidur bahagian kiri, belon tu dia tiup tak membesar. Dia boleh besar kecil aja. Tetapi kalau dia miring sebelah kanan, belon tu besar. Dan dia kata ini keadaan apabila kita tidur ni, kita tidur sebelah kanan, kita punya jantung ni dia boleh berdegup dengan penuh. Masya Allah. Saya kata ini sunnah ni. Kalau kau masukkan hadis bagus ni. Satukan dengan hadis. Kerana Nabi SAW sebut, kalaulah kita nak tidur, ambillah wuduk seperti mana kita ambil wuduk untuk solat. Kemudian lihatlah, baringlah sebelah kanan. Kemudian Nabi kata, bacalah doa. Doa yang biasa kita baca ialah apa? Bismikallahumma ahya wa amun. Biasanya kita sampai tahap tu lah. Tapi Nabi SAW mengatakan, kalaulah kita tidur, kita jadikan doa ni sebagai sebutan kita yang terakhir, iaitu Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja wa la manja minka illa ilaik, amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Dan Nabi sebut, kalau sesiapa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala malam tu malam yang terakhir bagi dia, dikira sebagai ahli syurga. Ini tak masuk lagi dalam pengkajian hadis kita. Kita habis dekat mana?
Bismika Allahumma ahya wa amut. Jadi ini semua sunnah Nabi SAW. Jadi kita yakin, apabila kita ikut cara Nabi SAW, kehidupan kita adalah kehidupan yang terakhir. Jadi kalau kita lihat pengertian sains ni, cabang pengetahuan atau kajian yang berurusan dengan fakta ataupun kebenaran. Kerana sains ni hendak kebenaran, dan Allah Subhanahu Wa Taala apabila mencipta alam ini, Allah Subhanahu Wa Taala cipta dengan ada dia punya undang-undang. Allah tak cipta, kita kata faudah. Faudah ni maksudnya tak ada sistem. Kita tengok gravitational system ni ada. Bila kita belajar sains, ada the law of thermodynamics. Kita belajar sains, ada the law of gravity. Law ni bukanlah teori. Law ni maksudnya apa? Undang-undang. Ini adalah fakta. Allah SWT jadikan dengan sistem yang tertentu. Biasanya ulama kita katakan sebagai sunnatullah. Ini sunnatullah, bukan, ataupun kita kata sunnatu law. Sunnah tu law, pun boleh juga. Maksudnya apa? Ada law yang Allah SWT jadikan. Jadi ini semua fakta ataupun tata tertib yang telah ditentukan oleh Allah SWT, atau kebenaran yang diperolehi menerusi kajian yang sistematik. Jadi kalau kita lihat sains ni, ada dia punya sistem, ada dia punya metodologi. Begitu juga dengan hadis, ada dia punya sistem, ada dia punya metodologi. Jadi ulama-ulama kita ni apabila dia nak kaji hadis, ada dia punya tata tertib dia. Dan orang Islam tentang tata tertib ni kita tak ada masalah. Kita ni dah program tentang tata tertib yang tertentu. Pasal apa? Apabila kita ambil wuduk kita tu ada apa? Ada tertib, ada sistem. Jadi semua apa yang kita lakukan ada sistem-sistem yang tertentu. Apabila kita melakukan haji, ada dia punya sistem-sistem. Kita tak buat wuduk ikut kita punya suka hati. Jadi kita ni dah terdedah dengan satu metodologi yang tertentu. Jadi bila kita nak kaji hadis, ada dia punya metodologi. Ulama-ulama hadis bila nampak hadis saja, dia punya kepala terus automatik. Pertama sekali dia tengok hadis ini, dia kata adakah hadis ni hadis yang sahih ataupun hadis yang dhaif. Kalau hadis yang sahih dah habis cerita. Kita nak cari tentang dia punya maksud daripada hadis tu. Kalau hadis tu dhaif, ini yang datang masalah. Dan masalah ni tentang hadis dhaif. Macam mana kita nak kaji bahawa hadis ini dhaif? Dekat mana hadis ni terdapat? Dalam kitab apa? Nak kena cari dia punya sumber-sumber. Dan kemudian bila dah dapat daripada kitab-kitab ni, kita nak dapatkan dia punya sanad-sanad. Macam mana kita nak belajar kalau tak faham bahasa Arab? Macam mana nak rujuk kitab? Dan kitab pun kita nak kena tahu dia punya title kitab. Title kitab pun tak boleh baca. Ma'rifatul Sunan wal Athar, Tuhfatul Ashraf bi Ma'rifatil Atraf. Semua apa ni, balik je raf aja. Ustaz cakap tadi kitab apa? Kitab raf. Tuhfatul Ashraf bi Ma'rifatil Atraf. Dia punya maksud tak faham, dia punya nama tak faham. Macam mana nak kita nak, saya pun bila mengajar mustalah saya pening macam mana nak kasi faham ni. Tak boleh faham. Jadi kita kalau nak tahu, kita cuma kenal aja. Kita cuma kenal dan kita appreciate aja. Dan kita tak boleh dalami tentang kajian hadis. Melainkan kita dalami bahasa Arab. Dan saya suka juga belajar bahasa Arab. Bahasa Arab ni sebenarnya bahasa yang mudah, bahasa yang ada sistem juga. Yang masalahnya kita belajar bahasa Arab tanpa sistem, sebab tu penat. Bahasa Arab ni dia macam naik tangga. Macam ni jugalah, saya pun pernah mengajar bahasa Arab, kelas penuh. Lepas 2 minggu, mana yang lain ni? Lepas 3 minggu, lagi. Lepas 8 minggu, Alhamdulillah, saya cakap depan ni je. Pasal bahasa Arab dia ada apa? Dia nak ada kecekalan dan kemudian dia ada sistem. Kita macam naik tangga. Naik satu tangga tak apa. Satu tangga kita rasa mudah, makin lama makin tinggi. Masalahnya kadang-kadang kita belajar bahasa Arab, kita tak ikut sistem. Kita tangga 1, lepas tu kita belajar tangga 10. Lepas tu lari balik tangga 2. Lepas tu naik tangga 15. Turun balik tangga 3. Turun naik memang penat.
Kita punya otak pun penat. Tapi kalau kita ikut cara dia, insya-Allah dia punya cara mudah. Baik, jadi balik kepada istilah sains ni. Baru masuk istilah sains ni. Lagi tengah jam saja ada. Nak kena rush. Menerusi kajian yang sistematik. Ada dia punya sistem. Dan sistem ni telah dipelopori oleh ulama-ulama yang dahulu, ulama sains lah. Dan ulama sains pun kalau kita lihat hari ini mereka gunakan sistem yang telah dipelopori oleh ulama-ulama Islam. Sebab itu kita kalau baca tentang Ibn Sina, Ibn Rushd dan sebagainya, Al-Jabr, Al-Khurazaimi dan sebagainya, ini adalah ulama-ulama Islam. Kerana apa? Mereka pun dah biasa dengan sistem-sistem yang tertentu dan mereka ikut kaedah-kaedah yang sama. Hari ini kalau kita lihat pengkaji-pengkaji sains, mereka gunakan ilmu-ilmu ulama sains. Tetapi hari ini mereka kata ini ilmu mereka lah, dia punya. Orang Islam dah tak ada nama lagi. Kita kata apa? Lembu punya susu, sapi punya nama. Tak tahu kenapa telur tukar sikit. Okey, jadi melalui pemerhatian dan eksperimen yang menunjukkan susunan serta kaitan undang-undang alam ataupun sunnatullah. Jadi bila kita nak kaji ni, sains ni tak adalah kita ada buku-buku. Dan dalam kajian sains ni Allah Subhanahu Wa Taala pun perintahkan kita. Dalam ayat yang pertama Allah sebut apa? Bila diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan apa? Iqra. Allah kata Iqra. Allah tak kata uktub. Allah kata Iqra. Iqra tu apa? Baca maksudnya melalui apa tu baca? Baca ni bukan daripada kitab saja. Pasal apa? Kadang-kadang orang yang bijak, orang yang kaji body language, body language ni pun dia baca juga. Kita tak faham. Bila kita duduk macam ni, ataupun kita duduk macam ni, saya tahu yang ni tengah fikir ni. Kalau yang duduk macam ni saya faham lah. Ini semua body language. Kalau kita tengok, kita dah tahu macam mana dia punya gaya dia. Kita baca orang. Begitu juga kita boleh baca apa? Kita baca alam. Kita tengok bintang-bintang ni, kita tengok bulan-bulan, kita boleh baca. Sebab itu perintah yang pertama Allah kata apa? Baca. Baca ni untuk memerhati dan memahami kita punya sekitaran. Dan kemudian eksperimen. Dulu pun ulama-ulama kita menggunakan eksperimen sebagai cara mereka melakukan kajian. Sebab tu hari ini dia namakan sebagai chemistry. Chemistry asalnya daripada alchemy. Alchemy ni daripada alkimia. Kimia ni iaitu kimia, kita tahu maksud kimia. Dan ini adalah kajian untuk mencari cara bagaimana nak buat emas. Alchemy ni. Sebab itu saintis dia cuba nak gunakan apa cara nak buat emas. Bagus kalau orang dapat buat emas. Tapi boleh dapat tak? Hari ni kita belajar sains, mustahil orang boleh buat emas. Pasal apa? Emas tu adalah apa? Emas tu elemen. Emas tu elemen. Maksudnya asal tu dah memang emas. Dia punya scientific punya simbol apa? Siapa belajar chemistry kat sini? AU AU. Itu dia punya, maksudnya memang dia asal daripada tu. Tak boleh kita ambil daripada kimia dan kita buat emas. Hari ni kita dah tahu. Tapi dulu mereka cuba. Sebab itu dia punya kajian ni kita dapat manfaat sampai hari ni. Eksperimen yang menunjukkan susunan serta kaitan undang-undang alam ataupun sunnatullah. Dan metodologi kajian sains ni biasanya mereka pun ada cara-cara dia. Perkara yang pertama sekali, kalau mereka nak kaji, mereka akan tanya masalah yang ingin dihuraikan. Apa dia masalah? Adakah mereka nak ketahui siapa yang keliling siapa dalam putaran cakrawala? Dia nak tahu sama ada bulan keliling matahari, ataupun bumi keliling matahari, ataupun matahari keliling bumi. Ini dia punya masalah yang pertama. Ataupun dia nak cari apa-apa soalan, masalah penyakit, kanser ni, macam mana kita nak cari ubat kepada kanser. Dan hari ini pun macam-macam ilmu yang timbul.
Kalau sains kita tak minat pun, macam-macam masalah yang hari ni timbul tentang bioteknologi. Sel kita kata apa, kajian tentang apa tu, stem cell, kemudian stem cloning. Ini semua zaman Nabi mana ada stem cloning. Tetapi kita nak kena cari dalam Al-Quran, dalam hadis, penyelesaian tentang perkara ni. Apakah dia punya jawapan kepada kehidupan kita hari ni. Dan kita tengok Islam ni, dalam kajian di antara agama-agama, Islam ni memberikan jawapan yang terbaik. Pasal apa? Kita ada sandaran, kita ada sumber yang sangat kaya dalam khazanah kita daripada ulama-ulama kita untuk menjawab jawapan-jawapan hari ni. Jadi mereka pertama sekali tanya masalah yang ingin dihuraikan. Dia punya question, apa dia? Dan kemudian mereka akan tanya soalan-soalan yang mereka nak gunakan untuk nak menjawab kepada masalah-masalah yang pertama. Kemudian yang ketiga, mereka kata cara kajian yang akan dijalankan. Ini semua step-step dulu. Kita kata ini semua planning sebelum mereka sampai kepada dia punya cara-cara kajian. Dan kita kalau tak plan, banyak masalah. Kita main buat aja, akhirnya tengah jalan stuck pula kan. Jadi kita kajian. Jadi setiap kajian yang kita nak lakukan mesti ada kita punya plan. Cara kajian yang akan dijalankan, kayu ukur yang digunakan, dan kemudian ujian-ujian untuk memastikan kebenaran, dan juga akhirnya kita akan timbulkan keputusan. Dan secara umum kalau kita lihat kajian hadis pun ada kaitan dengan soalan yang pertama yang ingin dihuraikan apabila kita terima. Kadang-kadang saya bila dalam kuliah-kuliah ditanya oleh jemaah, Ustaz, hadis ni sahih ke, hasan ke, dhaif? Saya dapat masalah lah. Kita ni kadang-kadang sibuk, tapi bila ada soalan saya kena jawab juga. Dan jawapan ni bila saya jawab, berikan manfaat kepada siapa? Bukan si bertanya, beri manfaat kepada yang ditanya. Saya dapat dia punya faedah lebih daripada orang yang bertanya. Dan kadang-kadang hari ni lagi masalah FB ni macam-macam hadis keluar. Ada FB account nak cari saya dalam FB pun boleh juga. Kadang-kadang saya tengok hadis ni, pelik, hadis apa ni? Baru-baru ni saya baca satu hadis. Dikatakan hadis ni kalau suami lihat kepada isteri dengan sifat kasih sayang, dan isteri pula lihat suami dengan sifat kasih sayang, kemudian dia pegang tangan isteri, maka dosa-dosanya keluar daripada jari-jarinya. Allah melihatnya juga, mereka melihat keduanya dengan kasih sayang. Saya kata, Masya Allah, bagus ni kalau anda kahwin. Tak pergi masjid lah, duduk rumah je, tak payah belajar. Duduk rumah, renung satu sama lain, siang malam renung satu sama lain. Ahli syurga. Saya kata, bagus ni. Bagus. Sebab itu kita punya masyarakat anak ramai. Alhamdulillah. Saya kaji hadis ni. Hadis ni macam mana nak kaji? Pertama sekali, ini bahasa Melayu. Nak kena pertama sekali translate dalam bahasa Arab. Kemudian barulah kita nak kena tahu dia punya asal usul dia. Nak kena translate, lebih kurang tengok betul ke tidak dia punya translation itu. Dan kemudian nak kena rujuk, cari mana asal ini dalam kitab-kitab Arab, kitab-kitab hadis ulama-ulama kita. Ini dia punya cara-cara dia. Dan kemudian kalau ada, baru kita boleh cari dia punya apa, kita boleh kaji dia punya sanad dia, dan kemudian kita boleh kaji dia punya perawi-perawi hadis. Dan kemudian kalau tak cukup, kita nak kena cari juga semua daripada kitab-kitab mana. Pasal apa? Sanad-sanad dia berbeza-beza. Kumpulkan, kaji semua perawi-perawi ni, barulah kita buat dia punya rumusan. Rumusan hadis tu dhaif, hasan ataupun sahih, ataupun hadis tu maudhu. Hadis tadi yang saya baca, apa dia punya natijah dia? Maudhu, hadis palsu. Pasal apa? Kadang-kala kita ni kalau ada pengalaman, kita dengar hadis, baca hadis ni,
kita boleh dapat rasa. Kita boleh dapat rasa hadis ni sahih ataupun maudhu'. Pasal apa? Kadang-kadang dia punya topik aja, apa yang disebut kita kata tak masuk akal, tak masuk dalam prinsip Islam. Jadi dah lebih kurang dah tahu. Cuma kita nak kena pastikan. Jadi keputusannya pun saya dah beritahu kepada yang tanya saya, hadis tu hadis maudhu' lah. Dan jadi kalau kita dah mula kaji hadis, kita punya mentaliti ni pun automatik. Dengar satu hadis, baca satu hadis, kita nak tahu hadis ni sahih ataupun hasan, daif ataupun maudhu' ataupun hadis palsu. Pasal apa? Rata-rata dalam masyarakat kita ni, terutama sekali dalam zaman FB ni, memang baik. Memang baik, itu cara untuk kita berdakwah, nak keluarkan hadis. Tetapi juga ada dia punya bahaya-bahaya juga. Baik. Dan kemudian tentang matlamat sains. Matlamat sains ni kita lihat adalah pertama sekali untuk mengetahui. Kita nak tahu kenapa Allah SWT jadikan alam ini. Bagaimana Allah SWT jadikan alam ini, supaya kita pun boleh beri jawapan. Hari ni saintis kata dunia ni telah dijadikan melalui apa? Big Bang Theory. The Big Bang Theory. Big Bang Theory ni, saya masa belajar sains ni, saya belajar tentang the law of evolution. Evolution ni bukan daripada monyet jadi manusia. Itu terlampau mudah sangat. Kita ni balik kepada ribu bilion tahun lagi, bahawa bagaimana permulaan dunia ni. Dan apabila dunia ni ada, dia datang, biasanya dunia ni kosong. Habis macam mana timbul makhluk dalam dunia ni? Jadi saintis pun keluarkan dengan dia punya teori-teori. Dia kata dunia ni penuh dengan gas. Dia ada dia punya karbon, dia punya oksigen, nitrogen, hidrogen dan sebagainya. Kemudian ada panah, ada lightning. Tiba-tiba daripada lightning ni timbul, dia kata ada organic soup. Bukan sup kambing, organic soup, dia kata. Tiba-tiba timbul satu kolam. Dan kolam ni dia katakan kolam organik. Pasal macam-macam ada, macam sup. Dan daripada sup ni tiba-tiba dia kata keluar RNA. Kita tahu kita punya baka tak tahu, dia kata tiba-tiba je lah. Siapa yang jadikan tiba-tiba ni, wallahualam. Tapi dia kata ni cara dia. Kemudian daripada RNA ni timbul satu sel yang pertama. Satu sel ni jadi 2 sel, 2 3 sel, banyak-banyak. Kemudian dia jadi apa? Jadi binatang. Binatang ni kemudian makin besar. Ni panjang cerita dia. Lepas tu ada pula, lepas tu jadi ikan. Ikan ni ada yang main kat tepi-tepi tebing, keluar pula daripada air. Daripada keluar ni dah lama-lama jadi burung, lama-lama jadi, panjang cerita dia. Barulah jadi monyet. Macam mana kita nak jawab ni? Dan monyet dia pun kemudian jadi manusia. Kadang-kadang saya baca ni, saya pun bertanya-tanya saya, dalam ayat Al-Quran Allah SWT sebut, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah SWT sebut, sesungguhnya aku akan meletakkan dalam muka bumi ni khalifah. Kemudian malaikat tanya kepada Allah SWT. Ini soalan yang saya tertanya-tanya lama. Dia kata, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Adakah kamu akan meletakkan manusia yang akan melakukan huru-hara dan akan menumpahkan darah? Malaikat macam mana dapat tahu ni semua? Pasal malaikat ni dia tak ada akal. Allah SWT tak berikan malaikat untuk berfikir. Dia ikut dia punya perintah saja. Malaikat apa yang dia kata, dia dapat daripada dia punya apa yang dia punya experience, dia nampak. Dia tanya kepada Allah SWT, ataj'alu fiha man yufsidu fiha, adakah engkau akan meletakkan dalam dia orang-orang yang akan merusakkan, wa yasfiku dima, dan akan menumpah darah. Jadi macam mana kita nak katakan jawapan? Ini soalan-soalan yang nanti mungkin kalau siapa nak tanya, tanyalah. Kadang-kadang bila kita baca ayat Quran ni, bila terdedah dengan sains, kita pun terfikir juga. Jadi nak mengetahui dan nak mencari kebenaran,
kebenaran. Dan apabila ni kadang-kadang berlaku kepada siapa? Kepada Newton. Apa berlaku kepada dia? Dia duduk kat bawah pokok. Tiba-tiba apple jatuh atas kepala dia. Dia pun kenapa apple ni jatuh atas kepala aku? Kenapa dia tak naik atas? Ini dia nak tahu juga ni. Jadi dia pun kaji. Lama kelamaan keluarlah teori apa? Newton's first law, Newton's second law, Newton's third law. Ini semua undang-undang. Dan ini bukan lagi hipotesis, ini bukan teori, ini adalah law. Law ni memang kita kena terima bahawa law ni memang apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita lihat kadang-kadang orang yang keluarkan hipotesis ni, teori-teori seperti Einstein ni, kita jangan katakan Einstein ni gila. Dia keluarkan E = mc², bukan satu perkara yang senang. Macam mana pula dia boleh timbulkan E = mc²? Kalau kita bincangkan tentang formula ni, dan kita fikirkan bagaimana Nabi SAW dapat mi'raj ke langit, mungkin ada kena-mengena dengan teori ni. Kerana apa? Dalam teori ni dikatakan kalaulah seseorang itu dia lalu lebih pantas daripada the speed of light, dia kata dia boleh go back to time. Boleh go back to time. Jadi macam mana pula Nabi SAW boleh mi'raj kepada langit yang tertinggi pada satu malam? Ini satu perkara yang pelik ni. Sebab itu saintis-saintis ni bila mereka kaji Quran, mereka boleh nampak benda-benda yang kita tak boleh nampak. Padahal macam-macam rahsia yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi dalam kita mencari kebenaran, kita mencari kefahaman, understanding, kita nak tahu alam ini bagaimana, dan juga binatang ni macam mana mereka hidup, dan kita pun nak faham juga bahasa-bahasa. Baru-baru ni juga pengalaman saya dah ada 5 orang anak dah. Hari ni 2 minggu lepas baru saya dapat tahu. Tengok video juga ni. Budak ni ada boleh berbual. Anak kita tu bila dia berumur 2 minggu, 3 minggu, dia boleh berbahasa. Ada bahasa, baby language. Saya pun tak tahu. Saya nak tengok anak saya yang dah 18 tahun ni pun tak faham, tak nampak pula. Dia pasal dah terlambat. Baby language ni dia ada 5 bahasa. Siapa yang baru dapat anak ni bolehlah tengok. Ada 5 bahasa. Dalam program Oprah Winfrey lah. Oprah pun saya tengok juga. Apa salahnya ada kebaikan-kebaikan dia. Satu kebaikan yang saya ingat ni saya pun terapkan jugalah. Ini untuk maslahat suami isteri. Pasal apa? Kadang-kadang suami isteri ni, kita ni dah lepas 5-10 tahun ni, kita ialah hubungan kita ni makin renggang sikit. Jadi kita ni nak kena pergi dating juga. Sekali-sekali nak kena pergi dating. Sebelum kahwin memang pandai dating. Dah kahwin dah lupa pula pergi dating. Pergilah dating. Tapi dia kata kalau pergi dating, dia kata 3 perkara ni jangan bincang. Nak bincang apa-apa, bincanglah. Saya pun tengok juga kadang-kadang remaja-remaja ni, tentang jerawat pun dia boleh bincang. Jerawat dia boleh bincang. Masya Allah. Lepas jerawat kau ni cantik. Allah. Belum kahwin. Dah lepas kahwin, tak pula pergi dating lagi. Dia kata suami isteri kena keluar pergi dating. Dan bila keluar ni, 3 perkara jangan bincang-bincang. Jangan sebut tentang perkara ni. Anything else dia kata boleh bincang. Dia kata jangan cerita pasal kerja. Kerja jangan cakap. Kerja out Dan kemudian jangan cerita pasal anak-anak. Anak-anak out. Dan kita jangan cerita pasal apa? Kewangan. 3 ni. Tentang kerja, tentang anak-anak, tentang kewangan. Out. Anything else, fair game. Jadi kalau nak cerita pasal bulan, bintang, matahari, politik, ceritalah. Tapi 3 perkara ni boleh jangan sentuh. Dan kemudian dia kata 5 bahasa anak ni. Anak ni bila cakap ne, dia kata apa? Anak ni lapar. Saya bila jaga anak saya, apa-apa bahasa dia cakap, saya sumbat punting aja. Kalau dia bising aja, kita sumbat susu. Itu aja kita faham. Sebenarnya ada 5 bahasa yang digunakan. Ini semua ilmu. Okey. Dan kemudian matlamat saya juga untuk membuat jangkaan, predict. Sama ada hari ini kita lihat melalui kajian-kajian sains, kita boleh predict tentang berlakunya gerhana.
Ini semua ilmu yang jelas. Dulu zaman Nabi SAW tak ada gerhana. Dan gerhana bila berlaku mereka nampak, barulah Nabi SAW react. Hari ni tentang gerhana matahari, gerhana bulan, kita dah boleh kira. Dan kalaulah berlaku matahari akan timbul daripada barat, agak-agak kita boleh predict tak? Nabi sebut tanda-tanda kiamat, matahari akan timbul daripada barat. Hari ni matahari timbul daripada timur. Dekat mana? Dekat Jepun. Land of the rising sun. Jepun siang-siang dia dah ambil matahari. Jadi kalau timbul daripada barat, agak-agak orang Islam ataupun saintis boleh predict tak? Saya rasa tak mustahil mereka predict. Mereka boleh kira-kira daripada perjalanan matahari. Dia kata satu fenomena akan berlaku, matahari akan untuk 3 hari saja akan timbul daripada barat. Kita kalau orang Islam, kita dengar macam tu, maksudnya apa? Kiamat dah dekat lah tu. Bukan berapa? Bukan 12 kan? 12 dah lepas. 21 Itu kita tengok. Kadang-kadang kita kalau tahu, kita gelak lah. Masa kecil-kecil pun saya pernah dengar daripada ustazah saya. Dia kata, kau baik-baik belajar, besok nanti kiamat. Dia kata besok mungkin kiamat. Hari ni saya kata, kalau siapa-siapa kata besok kiamat, saya tak percayalah. Pasal apa? Banyak lagi tanda-tanda yang belum timbul lagi. Dan kemudian tanda yang terbesar, turunnya Dajjal, Nabi Isa ni, kalau turun pun ada lagi masa lagi. Jadi membuat jangkaan prediction, membuat ukuran, kita nak measure, dan kemudian membuat penilaian, dan akhirnya dan juga untuk menghuraikan masalah. Dan kemudian kita lihat cara-cara kajian sains. Ini secara umum lah. Macam mana kita nak kaji dengan memerhati. Dan ini masa saya belajar pun kita banyak melakukan kaedah ni, memerhati. Terutama sekali bila kita nak belajar tentang sosiologi. Kita nak belajar sosiologi tentang binatang, tentang manusia. Kadang-kadang kalau kita duduk saja dalam MRT, kita perhati aja, tengok manusia. Saya suka tengok. Kadang-kadang naik MRT ni, saya duduk, saya tengok remaja ni, apa dia buat. Kadang-kadang kita tengok perbuatan-perbuatan manusia. Ini memerhati. Masa saya di universiti dulu, saya selalu banyak kali pergi zoo, tengok orang hutan. Duduk 1 hari, tengok apa dia buat. Nanti dia ambil kayu, dia pukul kawan dia. Kita catat lah, dia pukul kawan. Dia ambil kayu, dia cucuk lubang, nanti keluar semut, nanti dia makan semut. Kita catat. Menunjukkan apa? Binatang ni pandai pakai apa? Pandai pakai alat. Dia bijak. Binatang ni bijak juga. Jadi kita melakukan pemerhatian, dan kita meneliti, kita buat eksperimen, dan saya sebut tadi, kita buat kiraan dan ukuran. Dan biasanya soalan yang mereka akan utarakan ialah bagaimana, how, kenapa, why, bolehkah, is it possible, adakah, is it, apakah, bila, dan di mana. Dan banyak lagi soalan-soalan yang mereka akan cuba jawab. Dan dalam Al-Quran kalau kita lihat, Allah SWT tak sebut pun tentang kalimat sains. Kita tak akan jumpa. Tetapi dalam Al-Quran disebut kata-kata seperti iaitu ilmu, ulum ni kata banyak kepada ilmu juga. Idrak, memahami, ma'rifah, mengetahui dan sebagainya. Dan Quran tidak menyebut sains secara tepat, tetapi Allah SWT menganjurkan orang Islam supaya mencari ilmu dan kefahaman melalui sistem kajian yang terdapat dalam sains. Dan memang sains ni kita kata bukanlah sebelum ada Al-Quran ada sains, tapi Allah SWT ikut apa yang kita faham sebagai sains. Dan kita lihat ayat-ayat Al-Quran banyak menyuruh manusia supaya berfikir dan meneliti akan kejadian alam untuk memahami keagungan pencipta semesta alam, iaitu Allah SWT. Kerana matlamat untuk kita mengetahui ini semua adalah untuk apa? Untuk kita tahu bahawa Allah SWT adalah Al-Hakim. Allah SWT Maha Bijaksana. Apa saja yang diciptakan oleh Allah SWT adalah
yang tercantik. Jadi kita lihat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Ini untuk menganjurkan manusia berfikir. Allah sebut dalam surah Al-Mulk ayat 3 sampai 4, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khashi'an wa huwa hasir. Dialah yang telah mengaturkan kejadian 7 petala langit yang berlapis-lapis. Engkau tidak dapat melihat pada ciptaan Allah yang Maha Pemurah itu sebarang keadaan yang tidak seimbang dan tidak munasabah. Jika engkau ragu-ragu, maka ulangilah pandanganmu. Dapatkah engkau melihat sebarang kecacatan? Kemudian ulangilah pandanganmu berkali-kali. Nescaya pandanganmu itu akan berbalik kepadamu dengan hampa, sedang dia pula berkeadaan lemah lesu. Allah Subhanahu Wa Taala cuba suruh kita lihat kepada kejadian alam ni. Bagaimana cantiknya kejadian alam ini. Dan kita cuba lihat dia punya kesilapan dalam penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala cabar kita dalam surah An-Nahl ayat 66, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqiyukum mimma fi butunihi min baini qarthin wa damin wa labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak itu kamu boleh beroleh pelajaran yang mendatangkan iktibar. Kami beri minum kepada kamu daripada apa yang terbit dari perutnya, iaitu kita diberikan apa? Susu. Susu ni warna apa? Susu warna putih. Tapi susu datang daripada mana? Susu datang daripada darah. Susu datang daripada darah. Darah ni warna apa? Macam mana Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita berfikir, macam mana warna merah tu boleh tukar kepada warna putih? Tak terfikir ke? Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita cari benda-benda ni, iaitu Allah suruh kita cari dalam perumpamaan binatang-binatang ternak ni. Pasal apa? Binatang-binatang ternak ni biasanya kita boleh nampak. Kalau wanita lelaki ni, biasanya lelaki tak nampak wanita, tapi binatang ternak nampak. Dan Allah Subhanahu Wa Taala banyak gunakan binatang-binatang ternak. Ulama-ulama kita kata dalam binatang ternak ni, mereka yang baru lahir ni Allah dah program dia. Ini fitrah, ini insting. Kita kalau perhatikan anak kambing, pernah nampak anak kambing baru lahir? Kalau tak pernah nampak, tengok YouTube lah. Hari ni YouTube semua boleh nampak. Macam-macam. Nak tengok macam mana nak hilangkan daripada rasuk jin syaitan pun YouTube juga. YouTube ni jadi guru maha besar hari ni. Cuma kita nak tahu mana satu yang betul, mana satu yang salah. Kalau kita tengok anak binatang yang baru lahir ni, sama ada jirafah ke, kambing ke, lembu, bila dia lahir, dia tahu tak menyusu? Dia tahu macam mana nak menyusu tak? Agaknya tahu. Macam mana dia tahu dekat mana nak susu tu? Siapa ajar dia? Ada tak kita tengok, cuba perhatikan YouTube je lah. Ibu dia tu ada tak dia kata dia tunjukkan dekat dia punya tu. Dia ada ajar. Anak tu automatik, bila dia bangun aja dia dapat diri, dia tahu dekat mana dia nak menyusu. Kenapa dia tak hisap ibu dia punya ekor? Ada tak? Terus dia dah bangun, dia nak ibu dia punya ekor tu gerak-gerak, dia nak susu kat situ. Ada? Tak ada pun. Semua bijak. Ini fitrah yang Allah SWT dah berikan kepada binatang ni untuk kita apa? Kita perhatikan dan kita belajar. Jadi dan yang lahir dari antara hampas makanan dengan darah, susu yang bersih, yang mudah diminum, lagi sedap rasanya bagi orang-orang yang meminumnya. Ini semua Allah SWT bertanya kepada kita supaya kita apa? Kita berfikir. Dan kemudian ini ayat yang sering kita dengar dalam solat Jumaat. Allah tanya, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat? Tidakkah mereka memerhati keadaan unta, bagaimana ia diciptakan? Dan Quran ni
diturunkan kepada orang-orang Arab. Orang-orang Arab ni dia kenal betul unta. Unta berapa umur dia tahu. Unta lelaki jantan dia tahu. Kita jantan betina pun kita tak tahu. Apa lagi dia punya umur. Dia punya gigi je dia tengok dia tahu. Dan unta ni apa. Dan unta ni ada dia punya harga unta yang paling mahal. Ada unta yang murah. Unta yang mahal berjuta-juta dolar. Lebih mahal daripada Ferrari. Kita dengar takjub macam mana unta boleh mahal. Jadi orang Arab ni dia faham betul tentang unta. Dan Allah SWT suruh mereka memerhatikan tentang unta ni. Dan kemudian wa ilas sama'i kaifa rufi'at, dan kepada langit bagaimana telah ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan kepada gunung-gunung bagaimana dia telah ditegakkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan keadaan bumi bagaimana dia dihamparkan. Ini semua soalan-soalan yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita apa? Kita berfikir, kita bertanya, kita menilai, dan kita mencari jawapan-jawapannya. Dan kemudian kita yakin dalam sunnah Nabi SAW telah diutus untuk menunjukkan amalan hidup yang terbaik. Ini kita tahu daripada surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah SAW itu contoh ikutan yang terbaik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran, dan itu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keridaan Allah dan balasan hari akhirat, serta pula menyebut dan mengingati Allah sebanyak-banyaknya. Jadi ini adalah iktikad keyakinan kita sebagai orang Islam. Jadi apa saja yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita cuba ikut. Cuma kadang-kala sunnah Nabi ni kita tengok ada hukum-hukum dia. Ada sunnah ni sebagai cara yang terbaik, tapi kadang-kadang ada sunnah ni wajib kita ikut, dan ada sunnah ni baik untuk kita ikut. Saya bagi satu dan kita nak kena faham macam mana sunnah ni diterapkan juga. Pasal kadang-kala kita ni baca sunnah, baca hadis, dia terbaca Nabi SAW bila makan dia makan 3 jari je. Jadi kita pun kata, oh sunnah makan 3 jari. Kita silap. Nabi makan apa? Nabi makan roti 3 jari boleh lah. Kita makan prata 3 jari okey. Makan capati 3 jari boleh. Makan nasi tak habis lah. Jadi ada yang kata sunnah makan 3 jari, 3 jari lah tu. Orang Arab pun tak faham macam mana nak makan nasi. Pasal dia pun tak, walaupun dah selalu makan nasi, dia tak tahu macam mana nak makan nasi. Saya kalau makan dengan kawan-kawan daripada negeri Arab, macam mana dia makan nasi? Dia buat tangan dia macam sudu. Dia ambil nasi tu macam ni, lepas tu macam tu dia makan. Itu cara dia makan. Ini dah nampak nasi, dah selalu tengok orang makan nasi. Kalau makan 3 jari, apa jadi? Lagi teruk. Jadi kita nak kena faham, iaitu apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, kita kena sesuaikan juga dengan keadaan hidup kita macam mana, makanan kita macam mana. Dan kebenaran Nabi SAW, kita yakin. Allah SWT pun dah garanti. Allah kata apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tidak memperkatakan sesuatu menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Segala yang diperkatakan itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maksudnya apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam macam mana nak melakukannya. Jadi apa saja kita yakin. Pertama sekali, kalaulah hadis itu sahih, apa saja yang diajarkan oleh Nabi SAW, kita yakin ini adalah yang terbaik secara mutlak. Dan apa dia? Ilmu yang didapati oleh Rasulullah SAW hanya diberi oleh Allah SWT, kerana Rasulullah SAW adalah seorang yang tidak berupaya untuk membaca dan menulis. Ini kita juga yakin bahawa Nabi adalah seorang yang ummi. Allah jadikan Nabi sebagai seorang ummi ni ada sebab. Jangan pula kita kata sunnah ni jadi ummi. Oh Nabi tak boleh baca, kita pun sunnah jangan baca.
Nabi tak boleh baca ada sebab. Supaya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, bila mereka dakwa bahawa Nabi baca kitab-kitab mereka dan ceplak, ini adalah satu perkara yang mustahil, kerana Nabi tak boleh baca. Dan di sini Allah sebut, saya baca dia punya terjemah saja. Dan engkau wahai Muhammad tidak pernah tahu membaca sesuatu kitab pun sebelum turunnya Al-Quran, dan tidak pula tahu menulisnya dengan tangan kananmu. Kalaulah engkau dahulu pandai membaca dan menulis, tentulah ada alasan bagi orang-orang kafir yang menentangmu akan merasa ragu-ragu. Al-Quran tetap datangnya dari Allah dengan tidak syak lagi. Bahkan ia adalah ayat-ayat keterangan yang jelas, nyata, yang terpelihara dalam dada orang-orang yang berilmu. Dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat keterangan kami melainkan orang-orang yang zalim. Baik. Dan saya akan ambil masa ni cuba meyakinkan bahawa sains dengan hadis ni tidaklah bercanggah. Malah apa yang disebutkan dalam hadis ni dibuktikan dalam sains. Dan ini salah satu daripada hadis yang masyhur. Walaupun ada silap, pasal dalam kajian hadis ada kesilapan yang berlaku. Ulama hadis mengatakan tahrif kerana hadis ni diriwayatkan daripada satu kepada yang lain. Berlaku dalam sejarah bahawa seorang perawi hadis ini masyhur. Hadis ni habbatus sauda syifa'u min kulli da'. Iaitu daripada Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, habbatus sauda, kita tahu jintan hitam ni, penawar kepada segala penyakit kecuali sam, illa sam. Maka Aisyah pun berkata, apa itu sam? Nabi jawab, maut. Maksudnya habbatus sauda ni ubat kepada segala penyakit. Semua penyakit ada dia punya ubat. Dulu penyakit kelamin, penyakit kelamin ada saintis kata tak ada ubat. Kita yakin ada ubat. Walaupun ada AIDS pun ada ubat. Ada orang kata AIDS tak ada ubat. AIDS kita yakin ada ubat. Pasal Allah Nabi SAW sebut, tak ada pun penyakit yang diturunkan oleh Allah SWT kecuali dia datangkan dengan penawar, dengan ubat. AIDS pun ada ubat juga. Cuma kalau kita lihat penyakit kelamin ni, kalau datang penyakit, akan datang penyakit yang lebih hebat lagi. Hari ni keluar AIDS, kalau jumpa ubat, nanti keluar oats pula. Nanti oats lagi teruk lagi. Lepas oats tak tahu apa lagi. Quaker oats agaknya. Jadi penyakit tu lebih teruk. Ini azab yang Allah SWT berikan kepada mereka yang melanggar perintah Allah SWT. Tapi kita yakin ada ubat. Jadi di sini tentang habbatus sauda ni banyak kajian yang dilakukan oleh para saintis. Dan di antaranya mereka mengatakan habbatus sauda membantu dalam penghapusan sel-sel kanser. Dan kanser ni pun walaupun kita kata kanser ni macam death sentence, kanser ni pun ada ubat dia. Cuma ulama-ulama ataupun pengkaji-pengkaji dia belum jumpa lagi dia punya jawapan. Jadi di sini habbatus sauda dikenali sebagai jintan hitam, ataupun nama saintifik dia Nigella sativa. Dia punya Latin, nama Latin ni. Pasal apa? Dulu-dulu ni bahasa Latin ni dikirakan sebagai bahasa ilmu. Jadi semua term-term ni digunakan dalam bahasa Latin. Black cumin, black caraway, habatul barakah. Dan dalam habbatus sauda ni, dia ada satu komponen dia dikenali sebagai thymoquinone, konstituen bioaktif dalam jintan hitam. Dan dalam setiap perkara, setiap benda ni ada dia punya benda yang paling efektif sekali. Ini saintis nak dapat, nak cari. Seperti kalau kita lihat, ada yang mengatakan durian Belanda. Durian Belanda ni efektif untuk mencegah kanser. Susah nak cari durian Belanda hari ni. Semua nak makan durian Belanda. Jadi mereka ni nak cari apakah komponen bioaktif dalam durian Belanda tu yang boleh menghapuskan sel-sel kanser. Jadi dalam habbatus sauda ni mereka kata thymoquinone ni konstituen bioaktif dalam jintan hitam telah menunjukkan sebagai penghalang pertumbuhan berbagai jenis kanser manusia secara in vitro atau in vivo.
In vitro, in vivo. In vitro, in vivo maksudnya dalam tube ataupun luar test tube. Kajian ini menunjukkan kesan radio TQ pada sel-sel karsinoma payudara manusia. Ini bagi wanita. TQ dalam ataupun thymoquinone dalam kombinasi dengan dos sinaran menjon, maksudnya dengan radiation, telah didapati menambah kekuatan kesan penghapusan sel di kedua-dua karsinoma seperti yang diukur pada pembiakan sel serta pembentukan koloni yang dikaji. Ini mengikut kajian daripada Cell Biology International, Radiosensitization in Human Breast Carcinoma Cells by Thymoquinone, Role of Cell Cycle and Apoptosis. Ini dia punya website. Saya pun bagi ni supaya kita boleh rujuk. Ini bukan kajian sembarangan. Ini adalah kajian saintifik. Dan kajian saintifik pun mereka mempunyai ada kriteria-kriteria yang tertentu. Jadi kita boleh rujuk balik. Dan kita boleh, kalau nak baca dia punya jurnal pun kita boleh baca. Jadi ini menunjukkan bahawa habatus sauda ni, bila mereka yang mempunyai kanser payudara ni diberikan radiation. Radiation ni memang menghapuskan sel-sel kanser. Tetapi mereka dapati bagi pesakit-pesakit yang diberikan habatus sauda, thymoquinone ni dia menguatkan lagi, macam dia menjadi booster kepada penghapusan sel-sel kanser. Ini yang didapati daripada kajian ini. Ini disebutkan oleh Nabi SAW. Ini apa yang saya nak katakan. Dan kemudian habatus sauda je mereka dapati mengurangkan darah tinggi serta kadar kolesterol. Kita punya masyarakat champion. Semua champion. Kita ni darah tinggi pun champion, kolesterol pun champion, termasuk saya juga. Jadi habatus sauda ni bagus. Dan mereka buat kajian, peserta secara rambang dibahagikan kepada 3 kumpulan. Ini kajian sains mereka, iaitu kumpulan placebo dan 2 kumpulan ujian yang menerima 100 dan 200 mg ekstrak Nigella sativa 2 kali sehari. Jadi dia pecahkan kepada 3 kumpulan. Placebo ni maksudnya apa? Dia tak kasih apa-apa, dia kasih ubat tapi air gula je. Ini sebagai dia punya kontrol. Kemudian satu kumpulan ni dia kasih 100 mg habatus sauda, yang ini 200 mg. Ini lagi tinggi lagi. Jadi mereka buat kajian ni dapati selepas 8 minggu tekanan darah sistolik, kita punya blood pressure tu ada sistolik dengan ada diastolic. Dia punya tinggi dengan bawah, dia besar dengan 80, 120 tu lah. Dalam kedua-dua kumpulan kes telah didapati berkurangan dengan ketara bila dibandingkan dengan nilai-nilai asas bagi setiap kumpulan. Di samping itu, pengurangan dalam SBP, iaitu sistolik, dalam 2 kumpulan kes adalah sangat ketara berbanding dengan kumpulan placebo. Yang tak kasih apa-apa tu tak ada apa-apa. Yang 2 kumpulan ni dia punya kadar dia beza, dia tinggi. Sementara itu, tekanan darah diastolik dalam kumpulan kes telah didapati berkurangan dari baseline dan penurunan yang ketara telah juga diperhatikan dalam kumpulan-kumpulan ini berbanding dengan kumpulan placebo. Maksudnya yang 100 dengan 200 ni pun berbeza dia punya natijah. Iaitu apa? Di samping itu, pemakanan ekstrak mengurangkan kedua-dua SBP dan DBP dengan cara yang bergantung kepada dos. Maksudnya yang 200 ni dia punya kesan lebih ketara daripada yang 100 ni. Jadi sementara itu, Nigella sativa juga menyebabkan penurunan yang ketara dalam tahap jumlah dan lipoprotein berketumpatan rendah kolesterol, ataupun kita kata bad kolesterol Wallahualam. Betul Ada tak saintis kat sini? Jadi saya main bantai boleh juga lah Jadi kalau kita nak rujuk balik, saya bagi dia punya website iaitu www.ncbi.nlm.nih. Okey. Baik. Kemudian ini tentang hadis tentang siwak pula. Siwak ni kita punya masyarakat pun ambil remeh. Dan saya punya pengalaman, mana-mana saya pergi masyarakat Islam, walaupun Nabi tekankan tentang penggunaan siwak ni, kita ni tak menekankan. Terutama sekali dalam bulan Ramadan. Saya cukup seram nak pergi masjid. Terutama sekali kita punya mazhab Syafi'i lagi menganggap berus gigi ni makruh masa bulan Ramadan.
Ini pandangan yang lemah. Pasal apa Nabi SAW sebut la khalufu fami sa'im muslim atyabu indallah min rihil misk, iaitu bau perut, bau angin daripada belakang perut atau belakang mulut orang Islam yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada kasturi. Nabi kata la khaluf. Khaluf ni datang daripada khalf, daripada belakang, bukan depan. Depan ni mulut. Bila kita ni perut kita kosong, angin yang keluar ni dia punya bau tak berapa elok, dan bukanlah daripada mulut. Nabi SAW dia sentiasa bersiwak walaupun bulan-bulan Ramadan. Jadi dalam bulan Ramadan ke luar Ramadan, kita jagalah kita punya siwak. Tapi kadang-kadang bila bulan Ramadan sembahyang tarawih, saya kalau bagi salam saya nak kena time betul-betul. Bila saya kata Assalamualaikum, nak tengok orang sebelah. Bila dia Assalamualaikum bahasa sana, saya Assalamualaikum. Jangan pula saya Assalamualaikum. Bila dia Assalam dengan saya, Masya Allah, kadang-kadang kita boleh pingsan. Jadi jagalah siwak ni. Nabi kata apa? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salat. Kalaulah tidak memberatkan umat aku, sudah pasti aku akan perintahkan mereka salat siwak ketika setiap salat. Di luar salat pun Nabi akan bersiwak. Nabi nak baca Quran akan bersiwak, bangun tidur akan siwak. Sentiasa siwak tu pada tangan dia. Tapi kita punya konteks bukanlah siwak. Kita punya konteks adalah berus gigi. Maksudnya apa? Gigi kita ni nak kena jaga dia punya kebersihan. Sama ada kita pakai Colgate ke, daki ke, apa ke, teruskanlah. Yang penting kita bersihkan. Kalau boleh 5 kali sehari, selepas setiap kali kita solat pun, sebelum solat lebih bagus. Kalau kita nak simpan siwak tu, terpulanglah pada diri masing-masing. Hadis ni hadis sahih Bukhari dan Muslim. Jadi tentang siwak ni, mereka dapati bahawa siwak ni mencegah sesak nafas. Saintis iaitu apa? Tentang iaitu masalah paru-paru. Saintis telah mendapati bahawa bakteria yang timbul di dalam rongga mulut boleh disedut ke dalam paru-paru, dan ini boleh menyebabkan penyakit pernafasan seperti pneumonia. Ini terutama sekali kepada orang-orang yang dah lanjut usia. Jaga-jaga sikit. Terutama di kalangan mereka yang mempunyai penyakit gusi. Penyakit gusi ni kadang-kadang kita ni kalau ada penyakit-penyakit, terutama sekali diabetes, gusi ni dia attack paling teruk sekali. Jadi kita nak kena jaga. Jadi penemuan ini menguatkan pandangan bahawa bakteria dalam pernafasan ini boleh bergerak dari rongga mulut ke dalam paru-paru dan menyebabkan jangkitan. Jadi kita ni kalau ambil nafas, kita punya mulut ni paling banyak bakteria. Berbilion-bilion bakteria dalam kita punya mulut ni. Bila kita ambil nafas, bakteria ni boleh termasuk dalam kita punya saluran pernafasan, kita punya paru-paru, dan ini boleh menjangkit kita punya paru-paru. Kemudian mencegah kerosakan gerak-geri. Ini bagi mereka yang lanjut dalam segi masalah Parkinson ataupun Alzheimer. Prevent cognitive dysfunction. Kajian baru yang telah dijalankan oleh penyelidik dari Kolej Pergigian di Kolej NYU mendapati bahawa kerosakan pada gusi boleh meningkatkan risiko kepada penyakit Alzheimer. Ini adalah bukti jangka masa panjang. Yang pertama menunjukkan bahawa kerosakan pada gusi dapat meningkatkan risiko kepada kurang upaya kepada pergerakan yang berkaitan dengan penyakit Alzheimer yang biasa berlaku pada individu yang sihat, dan juga kepada individu yang telah menghadapi masalah kepada pergerakan mereka. Di sini terutama sekali masyarakat Singapura mana-mana. Orang Singapura ni, kadar kehidupan kita ni boleh sampai kepada 82 sampai 85 tahun. Ini dia punya range. Orang lelaki hidup sampai 82, perempuan 85. Alhamdulillah, hidup lebih panjang daripada suami. Tak tahu kenapalah. Mungkin perempuan ni dia kurang stres sikit. Bukan kurang stres, perempuan ni pandai kurangkan stres. Bila ada masalah, telefon mak ke kakak ke, lepas tu berbual, luahkan perasaan. Kadang-kadang menangis, tak apa. Dan juga perempuan ni tiap-tiap bulan dia bersihkan diri dia secara automatik.
Laki tak ada. Laki kena buat bekam. Laki kena buat bekam nak keluarkan darah kotor. Tapi perempuan automatik bersih tiap-tiap bulan, detox. Jadi hidup lama sikit. Tapi 82, 85 ni masalahnya apa? Penyakit otak. Akan datang macam-macam penyakit. Tak gerak-geri kita rosak. Alzheimer, Parkinson. Jadi mereka dapati bahawa daripada kerosakan gusi ni boleh menyebabkan penyakit kepada Alzheimer. Ini kebaikan daripada menjaga kita punya mulut dan menggosok gigi. Dan juga siwak ni mencegah penyakit jantung. Bakteria yang terdapat dalam mulut boleh terlepas pada saluran darah dan boleh mengakibatkan pembekuan darah. Kalaulah kita gosok gigi ni, kadang-kala pun ataupun gigi kita ni ada gusi kita rosak, dia berdarah. Bakteria boleh masuk daripada saluran itu. Bila dia masuk dalam saluran darah, dia boleh menyebabkan pembekuan darah dalam kita punya saluran. Dan ini boleh menyebabkan jangkitan berlaku pada lapisan dalam jantung. Kajian ini adalah dapatan daripada pengkaji dari Royal College of Surgeons di Ireland dan juga University Bristol, Dr. Helen Peterson dari University Bristol yang telah membuat pembentangan kajian ini di Society for General Microbiology Spring Conference di Dublin pada bulan Mac 2012. Ini baru lagi kajian ini baru. Menekankan lagi kepentingan kepada memberus gigi atau menggunakan floss untuk mengekang penularan bakteria dalam mulut. Jadi hari ini kita ada banyak macam cara. Kita gosok gigi, kita gunakan floss, kita gunakan gargle, apa saja kita gunakan untuk memastikan kebersihan gigi kita ataupun mulut kita. Dan juga siwak mencegah kelemahan ereksi, erectile dysfunction. Ini penting kepada kaum lelaki ni. Iaitu bakteria dalam mulut yang membiak akibat dari kurang memberus gigi serta penebalan plak boleh memasuki saluran darah. Ini boleh menyebabkan saluran darah pada kemaluan menjadi semakin sempit, dan saluran darah ini sangat penting untuk menyebabkan ereksi. Begitu juga mengikut kajian, memberus gigi dapat meningkatkan angka sperma yang terdapat pada seorang lelaki. Jadi kita lihat ni hadis yang pendek tentang siwak ni macam-macam dia punya kebaikan. Ini saya cuma bagi contoh saja. Dia punya kajian kebaikan daripada memberus gigi ni lebih daripada apa yang saya bentangkan. Dan kemudian mencegah kanser pada pankreas. Pankreas ni kita tahu tempat mengeluarkan insulin. Kalaulah pankreas kita rosak, maka automatik orang tu akan mempunyai penyakit diabetes ataupun diabetes. Jenis bakteria tertentu yang terdapat dalam mulut yang berlaku pada kerosakan gusi telah didapati mempunyai peranan dalam penularan kanser pada pankreas. Ini adalah dapatan dari satu kajian kecil yang telah disiarkan dalam sebuah majalah online yang bertajuk Gut. Penulis makalah ini telah berkata, dapatan ini telah membuka jalan dalam mengekang penularan penyakit kanser yang paling susah hendak dikekang. Dengan menukar keseimbangan bakteria yang ada, biasanya kanser pankreas akan menular dengan pantas, dan hanya 1 dalam 20 pesakit yang telah didapati mempunyai penyakit ini didapati masih hidup setelah 5 tahun diagnosis. Siapa saja yang ada penyakit kanser pankreas, cepat saja dia meninggal. Baru-baru ni saya dah ada seorang artis popular Amerika mati daripada penyakit pankreas. Lupa pula nama dia. Ada seorang popular ada penyakit pankreas. Penyanyi popular juga tak tahulah. Penyanyi popular kita kenal lah penyanyi zaman saya dulu saya rasa. Baik. Kemudian perkara lain yang patut dikaji, racun dan penawar kepada kepak lalat dan pembelahan bulan. Ini saya cuma nak sebut banyak lagi perkara-perkara yang belum dikaji secara teliti, secara mendalam tentang kepak lalat ni. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika lalat jatuh dalam mangkuk salah seorang dari kamu, maka benamlah ia sepenuhnya dan kemudian buanglah ia. Sesungguhnya pada satu sayapnya mengandungi penyakit dan satu sayap lain pula mengandungi penawar. Hadis sahih ni. Ada tak kita ni bila pergi restoran dapat lalat, kita kata alhamdulillah sunnah. Alhamdulillah. Ni bukan masuk dalam sup sup tu dah masak.
Jangan pula kita ingat sup ni masuk dalam air. Kita kalau minum jus, kalau jumpa lalat, kita kata Alhamdulillah. Nabi kata apa? Celup dia dalam. Lepas tu lepaskan dia, lepas tu buang. Pasal apa? Satu kepak dia racun, satu kepak penawar. Kita tak faham. Ada siapa-siapa pernah tak nampak lalat dalam air? Biasa kita apa? Kita buang lah. Ini Nabi sebut tentang padang pasir. Kita kalau duduk dekat padang pasir, air banyak tak? Air sikit. Kita kalau nak minum ni, air ni precious. Nabi kata kalaulah lalat jatuh dalam tu, kita nak buang tak kalau kita kat padang pasir? Nak buang tak? Kita tak buang. Kalau air keladak pun kita ni nak hidup. Jadi kalau ada lalat masuk dalam situ, kita ni tak akan buang air tu. Tapi Nabi kata apa? Jangan risau. Celup, kemudian buang, minum, dan kita tak akan dapat penyakit. Pasal apa? Kalau siapa-siapa yang duduk dekat padang pasir, perkara yang paling bahaya ialah penyakit apa? Penyakit diarrhea. Siapa yang dekat padang pasir dapat diarrhea, mati. Pasal apa? Diarrhea ni dia akan buat badan kita ni cepat kering dengan pantas. Dan Nabi ajar kita, kalaulah berlaku air tu precious nak minum, kalau lalat masuk, celup dia, buang, tak akan datang penyakit. Cuma hari ni kajian ni orang tak belajar. Kenapa kita tak kaji yang satu sayap ni Nabi kata ada penawar, satu sayap ada penyakit? Kenapa tak kaji? Hadis ni hadis sahih. Jadi kalau siapa-siapa yang nak belajar sains, nak jadi researcher, tengok perkara ni. Kemudian pembelahan bulan. Anas bin Malik radhiyallahu an telah meriwayatkan bahawa penduduk Mekah telah meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan kepada mereka satu keajaiban. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membelah bulan sehingga gunung Hira berada di antara keduanya. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Bulan ni pernah terbelah. Orang Arab dia cabar Nabi. Kau tunjukkan kami satu mukjizat. Maka Nabi pun belah bulan. Bulan terbelah sampai ada gunung di antaranya. Maksudnya jauh lah. Nampak Hira tu. Dan kemudian cantum balik. Kalaulah bulan tu terbelah dan tercantum balik, ada kesan tak? Ini nak kena buktikan. Bagi siapa-siapa yang belajar astronomi ke, belajar bulan ke, nak kena buktikan ada tak dia punya kesan daripada pembelahan bulan tu. Kerana apa? Dah berlaku. Dalam Al-Quran pun Allah SWT ceritakan tentang pembelahan bulan. Ini kajian yang kita bagi orang Islam nak kena buat lah. Dan kemudian kalaulah ini slide saya yang terakhir, kedua yang terakhir. Perbezaan pandangan di antara pengkaji sains, bagaimana melakukan penilaian. Kadang-kadang ni kita ni tengok antara kajian-kajian sains pun ada yang bercanggah. Satu kata ni, satu kata tu. Ini lumrah. Lumrah khilaf di antara ulama-ulama. Mereka membuat kajian-kajian yang mereka lakukan, natijahnya kadang-kala berbeza-beza. Terutama sekali kadang-kala mereka gunakan sistem yang berbeza-beza. Bagi orang yang kaji dalam segi nutrition, diorang kata vitamin C ni penting. Vitamin C ni boleh membersihkan kita daripada penyakit-penyakit. Tetapi para saintis lain mengkaji mengatakan vitamin C ni tak ada kesan. Jadi kita tengok ada khilaf. Pasal apa? Cara kajian mereka berbeza. Jadi tak ada masalah. Kita pun dapat terima. Ulama-ulama sains pun kadang-kala ada khilaf. Ulama-ulama Islam pun ada khilaf. Yang penting kita kaji dia punya hujah-hujah, dan kita tengok siapa yang lebih tepat. Dan akhir sekali, jika hadis dan sains bercanggah, pandangan mana yang harus diambil? Jawapan dia apa? Kita ambil hadis lah. Yang penting pertama sekali, hadis tu mestilah hadis yang sahih. Kalau hadis yang sahih, kita kata inilah pandangan yang paling tepat. Ataupun dalam Al-Quran, kalau Allah kata begini, sains kata yang lain, kita kata ini belum jumpa lagi jawapan dia. Belum sampai dia punya jawapan. Sampailah jawapan dia sama dengan Al-Quran, barulah kita akur. Wallahualam. Saya dah ambil